Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Salam hari Ahad. Okey, kita berjumpa untuk kali kedua lah ni pertemuan kedua kita hari ini. Kita akan belajar pelajaran munakahat. Okey, munakahat darjah 6. Baik. Sebelum saya meneruskan pengajaran kita semak dahulu apa tajuk-tajuk yang ada dalam kitab Munakahat darjah 6 ni ya. Okay, kita lihat di sini. Ni kita awak lah, nanti yang awak akan dapat. Okay, kita lihat isi kandungan dia. Okay, dalam pelajaran pertama kita akan belajar rujuk. Kemudian pelajaran kedua kita akan belajar ilat. Kemudian pelajaran yang ketiga kita akan belajar zihar. Yang keempat pula, pelajaran keempat, qazaf dan li'an. Dan pelajaran yang kelima, iddah. Ataupun edah. Orang Melayu sebut. Baik, ada 5 tajuk ataupun 5 pelajaran dalam Munakahat darjah 6. Dalam tempoh masa setahun. Nampak agak sikit tapi banyak isinya yang kita akan belajar nanti ni. Okey. Hari ini kita akan belajar tajuk ataupun pelajaran yang pertama, iaitu rujuk. Biasa dengar kan rujuk. Bila rujuk ni biasanya ialah berkaitan dengan perkahwinan. Bila kadang-kadang kita ada dengar orang bercerai, lepas tu rujuk. Rujuk itu yang biasa kita dengar. Jadi kita nak masuk apa maksud rujuk. Okey, pengenalan rujuk dahulu. Okey, kita lihat kat sini. Perceraian berlaku di antara pasangan suami isteri atas sebab tertentu. Setelah kedua-duanya muhasabah diri, menilai baik buruk pada perkahwinan yang telah dilalui dan mendapat pengajaran atas kesilapan yang telah dilakukan pada masa lalu. Kemudian mereka nak buat keputusan untuk meneruskan perkahwinan. Dan suami melafazkan dengan lafaz rujuk kepada isteri dengan hati ikhlas ketika dalam tempoh iddah raj'i. Okey, apa maksud iddah raj'i kat situ? Kalau awak lihat kat info tepi tu, maksudnya iddah yang cerai talak 1 ataupun 2 yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah. Okey, jadi kalau orang yang talak 3, bercerai talak 3, dia tak boleh rujuk. Okey, kat situ. Jadi rujuk tidak perlu kerelaan isteri kerana dalam tempoh iddah suami masih mempunyai kuasa terhadap isteri. Jadi dalam tempoh perceraian, bila kita bercerai, dia ada tempoh. Bila bercerai, isteri tu ada tempoh iddah. Okey, iddah maksudnya ada iddahnya, ada masanya dalam tempoh iddah tu suami boleh rujuk. Sebab itu iddah ni ialah masa untuk suami ataupun isteri dia muhasabah diri. Tengok apa silap dia, apa yang kurang. Jadi menilai apa yang menyebabkan mereka tu boleh bercerai. Kemudian kalau bila dah menilai baik buruknya, mungkin ada kemudian kita lihat pengajaran lagi, fikir pasal anak. Kalau bercerai macam mana nanti anaknya kan. Jadi bila mereka nak rujuk, itu yang suami akan melafazkan lafaz rujuk dan mereka pun kembalilah dalam suami isteri. Jadi suami isteri balik semula. Okey. Itu yang secara pengenalan ringkas lah. Jadi kita lihat apa makna pengertian rujuk. Dari segi bahasa dan dari segi istilah syarak. Okey, dalam kita belajar perkara ni semua perkara dalam pelajaran sekolah agama ni. Kan kita mesti ada belajar tauhid ke, belajar ibadat ke, belajar munakahat ke, jenayat ke, mesti ada kalau pengertian mesti ada daripada segi bahasa dan satu lagi daripada segi syarak. Okey, kita lihat daripada segi bahasa. Apa maksud erti rujuk? Rujuk dari segi bahasa kembali atau balik. Okey. Awak kena ingat dari segi bahasa ada dua maksud. Dua maksud rujuk, satu kembali, satu lagi balik. Dia rujuk balik semula. Okey. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah syarak pula, mengembalikan ikatan perkahwinan. Satu, poin dia. Kedua, bila setelah berlakunya perceraian. Dalam tempoh iddah raj'i dengan syarat tertentu. Ada syarat-syarat je nanti. Okey, jadi itu daripada segi erti dari segi istilah syarak maksud rujuk, iaitu mengembalikan ikatan perkahwinan. Bila sebut rujuk, dia berkaitan dengan perkahwinan.
kembalikan ikatan perkahwinan selepas berlakunya perceraian bila dalam masa tempoh iddah. Bila ketika rujuk ni dalam tempoh iddah raj'i. Okey, saya ulang baik semula. Pengertian rujuk yang pertama kembali ataupun balik. Itu dari segi bahasa. Okey, kemudian dari segi istilah syarak mengembalikan ikatan perkahwinan. Maksud rujuk ni kembalikan ikatan perkahwinan setelah berlaku perceraian. Dah bercerai nak balik semula, maka itu dikatakan rujuk dalam tempoh iddah raj'i. Dalam tempoh iddah raj'i iaitu yang saya sebut tadi, iaitu orang yang bercerai talak 1 ataupun talak 2. Okey, kalau talak 3 dia tak boleh rujuk. Okey, yang seterusnya, lihat dalil rujuk kat sini firman Allah Taala mafhumnya dalam surah Al-Baqarah ayat 228, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk kepada isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami bertujuan hendak berdamai. Okey, ini dalil daripada Al-Quran. Kemudian daripada hadis, Nabi bersabda, suruhlah anak kamu merujuk isterinya. Okey, itu Rasulullah SAW pernah meminta Saidina Umar radhiyallahu anhu supaya menyuruh anaknya rujuk. Itu maksudnya Nabi, itu daripada hadis Nabi. Baik, okay, kita masuk yang seterusnya iaitu hikmah rujuk. Okey. Hikmah rujuk. Apa kelebihan rujuk? Kelebihan dia, apa kebaikan dia? Ni kalau ada soalan periksa hikmah ni maksud apa kebaikan kalau kita pasangan suami isteri itu rujuk kembali dalam ikatan perkahwinan semula. Jadi apa hikmahnya? Kebaikannya. Okey, yang pertama, rujuk dapat menghapuskan segala masalah dalam krisis rumah tangga dan merapatkan hubungan suami isteri dengan semangat baru. Okey, ringkasnya, rujuk menghapuskan segala masalah krisis dan merapatkan hubungan suami isteri dengan semangat yang baru. Bila dah bercerai, kemudian rujuk kembali, jadi mereka ada semangat baru untuk jadi lebih baik, untuk jadi menjadikan keluarga mereka ni lebih baik. Kalau suami isteri, maksudnya mereka tak akan, maksudnya jangan sampai bergaduh lagi. Okey. Biasa kalau rujuk mereka takkan jadi mengulangi kesilapan yang mereka buat sebelum tu. Tu yang pertama, hikmah rujuk dapat menghapuskan segala masalah dalam krisis rumah tangga. Kemudian dapat merapatkan hubungan suami isteri dengan semangat yang baru. Itu hikmah rujuk. Okey, jadi kalau diringkaskan di sini, menghapuskan segala masalah dalam krisis rumah tangga. Okey, yang seterusnya, apa hikmah rujuk yang kedua atau kebaikan rujuk ni? Iaitu rujuk dapat membolehkan suami isteri meneruskan semula perkahwinan itu bagi memenuhi cita-cita untuk membangun keluarga bahagia. Jadi kalau rujuk ni kebaikannya, suami isteri boleh teruskan perkahwinan. Yalah, bila dah rujuk, dah dalam satu perkahwinan yang baru, maknanya mereka dapatlah apa cita-cita mereka yang dulu mula-mula berkahwin, bernikah tu, mereka mesti ada cita-cita nak jadikan mereka keluarga apa? Iaitu keluarga yang bahagia. Lagi kalau ada anak-anak. Kalau masa mereka bercerai dan tempoh bercerai tu ada anak-anak. Jadi bila mereka rujuk, maksudnya supaya keluarga mereka menjadi keluarga yang lebih bahagia. Okey, yang ketiga, hikmah rujuk yang ketiga iaitu dapat menyelamatkan suami isteri dan anak-anak daripada gejala yang tidak sihat. Maksudnya yang gejala tidak sihat ni biasalah keburukan bercerai. Bila bercerai kan, bila bercerai ni kadang-kadang anak-anak terabai. Suami isteri pula yelah dah berpisah, lepas tu gaduh, tak nak baik. Dah bercerai kemudian tak nak baik kan. Jadi anak-anak lah yang akan jadi mangsa. Nanti berebut pula, kadang-kadang berebut anak. Suami nak anak, isteri nak anak. Jadi anak akan tertekan. Jadi bila macam itu akan menyebabkan gejala yang tidak sihat lah berlaku. Anak-anak mungkin akan memberontak. Jadi bila mereka ni rujuk kembali, maksudnya kalau pasangan suami isteri dia rujuk kembali, maka anak-anak maksudnya akan jadi keluarga yang semula lah, berhimpun ke keluarga yang semula, yang berhimpun akan menjadi lagi saat yang kita tengok nombor 2 tadi, akan jadi keluarga yang bahagia. Anak-anak pun tak akan terabai. Okey, yang keempat, rujuk dapat mengukuhkan hubungan persaudaraan dalam kalangan keluarga yang berkaitan. Yang ini contohnya macam keluarga sebelah suami, keluarga sebelah isteri.
Jadi mula-mula macam terpisah tu mungkin mereka pun sama-samalah family suami, family isteri tu tadi kadang-kadang bergaduh juga. Dalam suami isteri bergaduh, keluarganya pun boleh terikut-ikut. Jadi bila rujuk kembali dapat mengukuhkan hubungan, tidak ada gaduh antara pihak keluarga suami dan juga keluarga isteri. Okey, yang kelima. Rujuk selepas perceraian menjadikan suami isteri lebih memahami antara satu sama lain dan lebih matang untuk hidup bersama dalam suasana yang ceria. Jadi kalau selepas rujuk, mereka akan senang cerita sabar. Kalau sebelum ni dua-dua panas baran, kan? Itu yang berlaku perceraian. Dua-dua tak nak fikir panjang, dua-dua ego. Jadi bila dah berujuk kembali ni, mereka akan jadi pasangan suami isteri yang akan egonya mungkin turun. Lepas tu tak bergaduh-gaduh sangat. Okey, itu adalah hikmah ataupun kebaikan. Maksudnya lebih memahami. Kalau isterinya tengah marah, suaminya diam je. Kalau suami tengah marah, isterinya pula diam. Tak boleh nak gaduh. Maksudnya mereka lebih memahamilah antara satu sama lain dan tak akan mengulangi apa yang mereka dah lakukan yang menyebabkan berlakunya perceraian sebelum tu. Okey, yang keenam, rujuk dapat menghapuskan sifat negatif pada hati seperti marah, dendam, benci dan digantikan dengan sifat positif, pemaaf, bertolak ansur, kasih sayang dan sebagainya. Macam saya cakap tadilah. Bila dah rujuk kembali antara suami isteri, pasangan suami isteri, mereka akan buang sifat negatif dan ambil yang positif. Jadi itu yang akan menyebabkan keluarga pun bahagia. Okey, jadi ini pelajaran untuk hari ini, iaitu kita belajar tentang pengenalan. Satu, iaitu pengenalan rujuk dari segi apa maksud rujuk dari segi bahasa dan istilah, dan hikmah rujuk. Itu saja yang perlu maksudnya yang perlu ingat untuk hari inilah, untuk pelajaran hari ini. Kalau kita lihat kat sini ulang balik semula, rujuk tu apa, kembali dalam ataupun balik. Bahasa mesti kena ingat. Dalam segi bahasa ni pendek-pendek je. Yang panjang tu daripada pengertian daripada segi istilah syarak. Okey. Istilah syarak itu mengembalikan ikatan perkahwinan selepas berlaku perceraian. Itu namanya rujuk dalam tempoh iddah raj'i. Okey, kemudian kita masuk pada tadi hikmah ada 6. Okey, yang 6 ni tadi maksudnya menghapuskan segala masalah dalam krisis rumah tangga. Lepas tu membolehkan suami isteri meneruskan perkahwinan bagi memenuhi cita-cita untuk membangun keluarga bahagia. Dan menyelamatkan, yang ketiga, menyelamatkan suami, isteri, anak daripada gejala yang tidak sihat. Yang keempat pula, mengukuhkan hubungan persaudaraan antara keluarga. Maksudnya keluarga suami, keluarga isteri. Kemudian yang kelima, bila dah rujuk ni, suami isterinya akan lebih memahami antara satu sama lain. Dan yang tadi kelima, yang keenam, menghapuskan sifat negatif antara suami dengan isteri tu. Buang yang sifat yang negatif-negatif, pemarah lah, dendam lah, ego. Jadi dan gantikan dengan sifat sabar, bertolak ansur. Dalam hubungan suami isteri mesti kena ada sifat bertolak ansur. Okey, baik. Ini untuk pelajaran hari ini. Dan nanti seperti biasa saya akan send latihan dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp group nanti. Kemudian nanti awak akan buatlah macam yang hari tu. Okey, jadi itu saja untuk pelajaran hari ini. Okey, Assalamualaikum.